Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita ada lagi beberapa hadis di dalam babul hathi ala khusyu' fi salat. Babul hathi ala khusyu' fi salat, bab gesaan untuk khusyuk di dalam salat. Dan kita telah baca beberapa hadis sebelum ini, dan kita akan sambung hadis yang berikutnya. Dan kita telah sebut tentang pandangan para ulama berhubung dengan khusyuk, kerana khusyuk merupakan ruh kepada salat. Bagaimana solat dapat berperanan dalam kehidupan seorang Muslim jika seseorang masuk di dalam salatnya dan kemudian dia tak mengingati Allah sedikit pun, kemudian dia keluar, dia pun tidak tahu apa yang dia lakukan, apa yang telah dia baca, apa yang telah dia doa di dalam salatnya. Sebab tu sebahagian orang dia salat, dia tak rasa pun dia berdoa, kerana dia tak ada ruang, dia tak banyak ruang berdoa dalam solat tu, tak ada. Lepas tu imam bagi salam, dia mari perlih, dia kata tu imam tak berdoa. Boleh berdoa, dia boleh berdoa lepas salat, dia boleh berdoa bersendirian, tetapi dia rasa di perlih ni orang tak doa. Pasal apa? Semayang tak doa. Dia lupa bahawasanya salat itu sendiri maknanya doa. Dan Nabi SAW menyatakan bahawasanya wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kamu untuk berdoa. Nabi suruh berdoa. Jadi kerana apa? Dia tak rasa sepanjang salat tu tidak hadir dia tidak hadir, dia tidak present, dia tak ada diri dia tidak mempersembahkan dirinya. Dia hanya hadir tubuhnya, ruhnya tidak ada. Sebab itu Allah menyebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang mukminun, iaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Dan mudah-mudahan kita doa pada Allah, kita mendapat kekhusyukan di dalam salat. Hadis yang berikutnya ialah wa an Abi Dzar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fi ssalati fala yamsahil hasa fa inna rahmata tuwajihuhu. Rawahul khamsah bi isnadin sahih wa zadu Ahmadu wahidatan aw da'. Wa fi sahihi an Mu'ayqib nahwi bi ghairi ta'lil darajat hadis qala muallif isnaduhu sahih. Wa an Abi Dzar, hadis ni hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Al-Tirmidzi, diriwayatkan An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Dalam hadis ini daripada Abi Dzar radhiyallahu an. Abu Dzar radhiyallahu an, dan kita telah banyak baca tentang Abu Dzar. Dia merupakan seorang daripada kabilah Ghifar. Sebab itu Abu Dzar Al-Ghifari, daripada Ghifar.
Dan Ghifar ini adalah satu tempat yang berada antara Mekah dengan Madinah. Abu Dhar antara yang awal menganut Islam, sehingga sebahagian ahli sirah menyatakan dia yang keempat ataupun yang kelima menganut Islam awal. Dahulu Abu Dhar ni kerja dia perompak jalanan. Dia merompak. Kecekapan dia, seorang dia boleh rompak satu kabilah. Dia punya tangkas dia. Abu Dhar Al-Ghifari, qat'ut tariq, perompak jalanan. Jadi siapa yang jalanan, dia sampai dia cekap dalam skill merompak ni. Cumanya zaman dia merompak, semasa dia merompak lagi, dia tak masuk masa tu, of course was not Muslim, dan dia Nabi pun tak tahu cerita apa lagi, dia pun tak tahu cerita kenabian ke apa. Cuma masa tu dia tak percaya pada berhala, dia tak sembah berhala. Walaupun dia perompak, tapi dia tak sembah berhala. Berhala dia tak percaya. Dia percaya tentang Tuhan yang sebenar, Tuhan yang satu, dan dia tak mensyirikkan. Dia tak pernah sembah berhala, dia percaya Tuhan. Sebab itu apabila dia mendengar Nabi SAW mendakwa sebagai Nabi dan menyeru kepada tauhid, dia hantar saudara dia supaya pergi tengok, pergi dapat maklumat macam mana ni. Dan saudara dia pergi, kata dia ni bagui ajak pada benda yang baik dan semua. Aku dengar kalam dia bukan syair, perkataan yang baik. Dia kata, tak cukup maklumat hang ni. Ma syafaitani mimma arat. Tak cukup maklumat kau ni. Dia pergi sendiri ke Mekah nak cari Nabi. Ni jenis berani ni. Cuma masa tu Nabi bersembunyi. Peringkat dakwah sirriyah, peringkat dakwah bersembunyi. Susah nak jumpa Nabi. Dia kena ikut sikit demi sikit, panjang cerita dah. Dia dapat maklumat daripada Ali, daripada apa, sehingga akhirnya dia dapat berjumpa dengan Nabi SAW. Sehingga dia jumpa Nabi, dia Islam, dia menganut Islam, dia dengar Nabi, dia terima. Pasal dia, otak dia memang macam tu dah dari dulu. Dia tak terima syirik ni. Saya nak berhenti sekejap di sini ialah urusan Allah Azza wa Jalla kita tak tahu. Manusia, kita tengok apa yang zahir pada mata kita. Dia ni baik, dia ni tak baik, dia ni merompak dia. Tapi apa yang tersimpan di dada setiap orang, urusan antara dia dengan Allah. Kita mungkin menyangka sesuatu yang lain, Allah mengetahui hal yang lain. Lalu orang seperti Abu Dhar yang dilihat perompak diberi hidayah oleh Allah di antara as-sabiqin al-awwalin, antara orang yang awal menganut Islam. Kerana Allah mengetahui apa yang ada dalam dada hamba-hambanya. Mengapa dia memberi hidayah kepada fulan, dia tidak memberikan kepada fulan? Yahdillahu man yasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Persoalannya, siapakah yang Allah kehendaki? Siapa yang Allah kehendaki? Allah kehendaki. Kenapa Allah pilih fulan, tidak pilih fulan? Kerana Allah mengetahui tentang fulan yang mana kita tak tahu. Allah mengetahui tentang fulan yang melayakkan dia untuk mendapat hidayah. Mungkin fulan lihat lebih baik, tapi Allah tak bagi hidayah pada dia kerana Allah mengetahui tentang dia, yang menjadikan Allah menyesatkan dia. Sebab tu apabila imam pergi berjumpa dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW baca khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'mal. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Man yahdihillah, siapa yang Allah bagi petunjuk, maka dia mendapat petunjuk. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah sesat, tak ada orang yang dapat memberi petunjuk kepada. Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah Abu Dzar, dan bila dia masuk Islam, Nabi kata, ya Abu Dzar, uktum hadzal amr. Wahai Abu Dzar, tutup benda ni, tak usah duk bagi tahu kat orang. Satgi orang buat nanya kat hang, hang pun orang luar mai sini. Irji' ila baladik, balik ke negeri kau. Fa idza balaghaka zuhuruna faqbil. Apabila tengok kami dah menang nanti, Nabi kata, kami dah kuat, kau datang. Abu Dzar, dia diheru, dia kaki kuat, dia rompok-rompok. Apa dia kata? Wallazi ba'athaka bil haqq la usarrikhanna baina adharihim. Demi dia yang mengutuskan engkau dengan yang benar, aku akan pergi menjerit kat mereka bahawasanya aku telah Islam. Dia pun pergi kat Masjidil Haram. Masjidil Haram ada daripada awal. Kita jangan ingat Masjidil Haram ni baru ada sejak Nabi mai dah, daripada asal ada. Dia pergi ke masjid, Quraisy semua dah ada. Dia kata, ya ma'syara Quraisy, wahai semua orang Quraisy, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul-betul punya dia habang kat dia apa. Ramai-ramai depa bakat bangun, faqumu ila hadha sabi ni orang yang terkena sesat lah. Jom kita balun orang sesat ni. Ramai-ramai mereka pukul dia dengan pukulan yang membawa kepada mati. Kena hingga kata dia fa'adrakani al-Abbasu, sehingga Abbas pak saudara Nabi, Abbas pun tak Islam lah. Tapi Abbas ni orang ada hemah. Abbas pergi, bila kata Abbas larang mereka jangan. Abbas kata, wailakum, celaka hangpa Quraisy, taqtuluna rajulan min Ghifar, kamu nak bunuh satu orang daripada Ghifar. Ni tempat majarakum wa mamarrukum, tempat berniaga kamu, tempat kamu lalu, kamu bunuh dia, habis kabilah berniaga kita lepas pada ni. Pasal Arab tribal sistem yang ada kat mereka tu, kau bunuh orang aku satu, kau tunggu kan kau. Dia tak kira, sebab tu Nabi tu dia punya sistem tu. Pasal apa Quraisy tak boleh nak buat apa? Walaupun marah kat Nabi, sebab Bani Hashim walaupun macam Abbas, dia tak menganut Islam, tapi dia tak dapat terima kalau orang bunuh family kami tak boleh terima. So sebab tu yang bila nak ambil tindakan kepada Nabi, dia mesyuarat, dia ajak ramai-ramai. Sistem to protect dia. Kita mungkin sistem tu tak ada kita. Kalau dah kita tak ada kuat asabiyah jahiliyah itu, kadang-kala membawa kebaikan pada satu sudut di mana mereka tak akan bagi. Sebab tu Hamzah asalnya marah pasal pukul anak saudara dia. Jadi dia tak boleh kata, oh kami pukul dia challenge kami. Lepas tu ramai-ramai, tak apa kalau macam tu. Kita mungkin Melayu macam tu, dia tak ada. Saya duduk di Jordan, kalau berlaku aksiden yang membabitkan kabilah ni, oh payah. Kena panggil ketua kabilah main bersyuarat, berunding. Dia dendam. Tak boleh, jangan bunuh orang aku situ pun. Setuju tak setuju masalah lain. Sebab tu orang macam
Abu Lahab ini terkeluar daripada tabiat. Dan dia ada sistem tu. Sebelum saya nak Mut'im bin Adi kafir. Bila Nabi pergi ke Taif, Nabi nak masuk balik ke Mekah, dia tak boleh masuk. Dia kira macam immigration, dia tak boleh masuk Mekah. Nabi kena cari protection. Mut'im bin Adi bagi tahu Quraisy, Mut'im bin Adi tak Islam. Mut'im kata, Muhammad di bawah perlindunganku. Dia panggil talabun nusrah, sistem protection. Tak apa, dia masuk aku protect. Tak apa, masuk Muhammad, aku protect. Dia rasa bangga apabila orang seek protection daripada anda, cari protection daripada mereka. So dia dan kabilah dia lindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad dapat masuk semula ke Mekah setelah pergi ke Taif, tawaf dan seumpamanya. Dan Nabi mengenang jasa Mut'im sampai ke akhir hayat tak masuk Islam. Tetapi semasa Nabi tengok kepada tawanan peperangan Badar, Nabi kata laukan Mut'im hayyan, jika Mut'im itu masih hidup dan bercakap tentang aku mengenai, dan Nabi kata antinah, mereka ni pok-pok geng-geng busuk ni, geng-geng yang main perang dengan kita ni. Nabi kata kalau Mut'im hidup, dia main bercakap dengan aku, minta release mereka ni, aku bagi ke dia. Sebab apa? Sebab Nabi kenang jasa Mut'im. Itu menunjukkan Nabi, walaupun Mut'im kafir, Nabi kenang dah. Kerana masa Nabi susah, dia protect Nabi. Abu Dhar bila dia kena pukul, Al-Abbas kata, kamu cari pasal Quraisy. Ni suku Ghifar ni, kamu lalu kawasan dia, mati dia ni, habislah menega hamba. Pasal mereka ni terkenal dengan perompok. Lepas tu dia selamat. Lepas mereka biar dia, 2 esok Abu Zar ni dah boleh bangkit pula. Dia pergi pula dah. Sekali lagi dia kata, ya ma'syaral Quraisy, ya ma'syara Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai sekalian orang Quraisy, aku menyaksikan tidak ada ilah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Sekali lagi kena balun. Dan Abbas sekali lagi protect dia. Abbas kata aku dah bagi tahu pada saudara buat apa kat dia. Sehinggalah lepas daripada itu barulah Abu Zar balik kepada kaum dia. Ni Abu Zar ni rawi kita ni. Abu Zar ni dikenang sebagai seorang yang zuhud. Dia minta jawatan, Nabi tak bagi kat dia, walaupun Nabi sayang kat dia. Nabi sayang kat Abu Zar. Dia kata, innaka dha'ifun wa innaha la amanah. Ya Abu Zar, innaka la dha'ifun wa innaha la amanah. Innaka dha'ifun wa innaha la amanah. Wahai Abu Zar, engkau lemah sedangkan ini adalah amanah. Dan Abu Zar ni pada akhir hayat dia ada sedikit krisis dengan pemerintahan. Dia kritik kuat sangat pemerintah. Dia kritik Muawiyah di Syam, Gubernur Osman. Osman panggil dia, dan sebahagian mereka geng sosialis, saya sebut nanti tuan-tuan baca, mereka kata Abu Zar sosialis yang pertama. Tak ada lah macam tu, merepek sosialis ni. Tapi Abu Zar ni zuhud. Dia bantah para sahabat yang mula mewah setelah daripada zaman berubah. Tapi sahabat bukan mewah. Apa mewah? Bukan mewah, keadaan itu berubah. Sayyidina Umar marah kat Muawiyah, kau makan apa?
Kami sini makan tak ada, kau di sana makan burung, makan apa di Syam. Muawiyah kata, wahai Amirul Mukminin, yang kami beli burung tu lebih murah daripada kau beli daging di Madinah ni. Tempat beza, empire besar. Tapi Abu Dhar demikian keadaannya, dan dia yang meriwayatkan hadis ni. Panjang cerita Abu Dhar ni, tapi saya ringkaskan. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum fi shalah fala yamsahil hasa. Apabila seseorang kamu bangun di dalam solat, jangan dia menyapu hasa. Hasa ni batu-batu kecil. Batu-batu kecil lebih kurang besar kacang kuda. Tuan tahu? Humus. Kan? Humus. Tentu ada pergi negeri Arab nak makan humus. Humus tu maksud dia kacang kuda. Kacang kuda tu, itu Arab dia hasa. Kalau pasir biasa ni, dia panggil turab. Kalau yang halus di padang pasir kita tengok terbang, dia panggil ramal. Dan ini adalah bahasa Arab lah, bahasa kita semua pasiang lah. Pasiak tanah, apa lagi? Batu kerikil lagi. Tapi Arab banyak. Sebab tu macam saya sebut, Arab kata kat kita ni orang ajam. Ajam maksudnya orang tak boleh bercakap. Haiwanul ajma, haiwan yang tak boleh cakap. Kena vocabulary kita sikit, dia kata. Arab dia punya vocabulary banyak. Burung tu daripada nak terbang sehingga terbang, dah terbang kepakkan sayap sampai dia turun, semua peringkat tu ada bahasa dalam bahasa Arab. Singa pun ada, singa anak, singa mak, singa nak menerkam, singa apa, semua ada bahasa. Kita nak terjemah Usamah, kita terjemah singa. Asad, kita terjemah singa. Usamah dalam bahasa Arab, singa yang nak leaping, yang nak lompat, terkam, itu Usamah. Jadi bahasa tak apalah. Nabi kata, kalau kamu dalam solat jangan sapu apa? Batu-batu kecil. Fa inna rahmata tuwajihu, kerana rahmat sedang berhadapan dengannya. Yakni orang yang sedang solat ni, rahmat sedang berhadapan dengan kita. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan selainnya. Cuma perkataan fa inna rahmata tuwajihu tidak ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dia tidak ada. Dalam dia kata wazada Ahmad wahidatan au da', sekali ataupun biar. Ini pun terlalu ringkas sangat. Sekali ataupun ataupun biarkan, bukan maksud sekali ataupun biarkan. Maksud jangan buat sekali ataupun biar langsung, bukan itu maksud. Maksudnya di sana ada hadis, ini dia panggil ikhtisar fi riwayah. Ini satu bab dalam ilmu hadis, meringkaskan riwayah. Di kalangan imam-imam hadis, kadang-kala apabila mereka meringkaskan riwayat, ringkasan mereka itu mencacatkan makna, dan itu dikritik oleh ulama-ulama hadis yang lain. Dia kata al-ikhtisar al-mukhillu bil makna, ringkasan yang mencacatkan makna. Dia bukan maksud, dia maksud dalam hadis ini ialah la tamsah wa anta tusalli fa in kunta la budda fa'ilan fawahidatan taswiyatal hasa. Kamu jangan sapu batu-batu sedangkan kamu salat. Jika kamu tak boleh juga, sekali saja untuk betulkan tanah. Itu maksudnya. Sekali itu sekali sapu saja. Apa maksud hadis ni? Hadis ni Nabi kata, bila semayang jangan duk sapu tempat hak kita sujud ni. Zaman Nabi, masjid banyak batu-batu kecil-kecil ni. Batu-batu kecil-kecil tu, batu kecil tu yang besar macam apa, kacang kuda tu, ia lebih selesa dibanyakkan di dalam masjid. Tak ada kapet pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau sahabat masa semayang gaya nak sujud duk pi sapu perbetui apa? Perbetui tempat sujud. Nabi larang hal itu. Ni sekali kita boleh apply bila kita ni pakai duk bawa sejadah, duk betui sejadah ni. Kan? Nabi tak bagi. Nabi kata kalau tak boleh juga kan, la tam fa in kunta la budda fa'ilan,
Kalau kena juga buat, kok ada batu tajam ke apa ke, Nabi kata fawahidah, sekali saja, sekali sapu saja. Sekali sapu saja. Taswiyatul hasa, untuk peratakan hasa. Ulama-ulama bincang tentang hadis ni. Semua, kebanyakan para ulama menyatakan semayang, sambil semayang duk perbetui tempat sujud tu makruh. Ada di kalangan ulama seperti dalam mazhab Az-Zahiri mengharamkannya. Kita tahulah zahir, mazhab Az-Zahir yang literal, dia pergi kepada peringkat mengharamkan hal ni. Apa isunya? Dalam riwayat Bukhari dia tak bagi tahu sebab apa. Tapi di dalam riwayat yang lain dia kata fa inna rahmata tuwajihu, kerana rahmat sedang berhadapan dengannya. Ulama-ulama kata sebab kerana apabila seseorang itu salat, dia sepatutnya khusyuk. Macam kita duduk di hadapan orang besar, semua kita kalau duduk cakap dengan orang besar, ada member kita duk cakap pun kita tak tengok kat member kita, kita duk bagi perhatian. Dia duk cakap, kita dengar. Kita pergerakan kita jaga. Tanda kita mentazimkan, membesarkan pihak yang kita berhadapan dengannya. Demikian itu sepatutnya sifat kepada salat. Orang semayang betul baju, tengok dalam poket ada apa, tak padan. Tambah kalau tengok rokok tinggal berapa, lagi tak kena. Kan? Maka Nabi SAW kata, bila kamu solat, nak sujud, dia duk berbetul tengok, uish, batu tu tinggi tu, duk sapu batu pula. Sedangkan rahmat, dia berhadapan dengan rahmat, yakni berhadapan kurnia Allah. Berhadapan dengan kurnia Allah, sepatutnya dia fokus di dalam solatnya. Dia tak buat benda-benda yang abas, benda-benda yang sia-sia di dalam solatnya. Itu asasnya. Fa inna rahmata tuwajihuhu, yang disebut di dalam hujung hadis tu, dia panggil ta'lil, sebab. Why? Kenapa tak boleh? Kerana dia sedang berhadapan dengan rahmat, yakni dia sedang salat berhadapan dengan rahmat Tuhan. Di atas hal ini para ulama bincang. Nabi kata dalam lafaz hadis ni, kita tengok Nabi kata, idza qama ahadukum fi shalah fala yamsahil hasa. Idza qama ahadukum fi shalah, apabila seorang kamu berdiri di dalam salat, artinya kalau dia belum berdiri di dalam salat, dia bolehlah berbetul batu tu. Bila mula tak boleh berbetul, tengok macam mana istinbat hukum. Bila berdiri dalam salat. Jadi sebelum berdiri dalam salat, kalau kita tahu tempat sujud kita tak betul, kita perbetul dulu, supaya tidak terganggu ketika kita salat. Macam mana Nabi tak bagi wa huwa yudafi'ul akhbathan, huwa yudafi'uhul akhbathan, yang mana orang yang salat dalam keadaan dia diasap oleh nak buang air kecil dan air besar. Demikian dia tak patut solat dalam keadaan lepas tengah sembahyang tu dia batu tu depan ni. Macam mana aku nak sujud? Dia duk fikir batu tu sampai tak ingat. Maka kata mereka, betulkan sebelum masuk solat. Pasal Nabi kata, idza qama ahadukum fi shalah. Bila dia berdiri dalam solat, lagi tak berdiri solat, betul kan? So dia betulkan. Jadi kita ni samalah juga. Zaman Nabi pasir je. Zaman kita ada kapet. Kot ada sejadah sekarang ni. Betulkan awal-awal. Jangan masa nak sujud duk tarik.
Dan kemudian saya nak sentuh satu hal. Zaman Nabi ni, zaman Nabi ni tak ada kapet. Nabi sujud. Sebab tu kita baca dalam hadis, ada Nabi SAW insarafa 'anis salah wa 'ala jabhatihi al-ma' wa tin min sabihati 21. Nabi selesai sembahyang, atas dahi Nabi ni ada air dan tanah pada subuh 21 hari bulan Ramadan. Hadis tu dia nak cerita tentang malam, ada basah pada malam Lailatul Qadar tu. Tapi yang nak ceritanya ialah Nabi sujud, ada kesan tanah dan air di dahi Nabi sujud kerana masjid macam tu tak berlapik. Ada batu-batu besar kecil-kecil tu mungkin dia orang hampar. Masjid pada zaman Nabi ni dia bukan ada design macam ada lah, tapi design macam tu lah, pelepah tamar, tiang, kemudian berkembang elok kan. Mari zaman Sayyidina Osman, zaman Umar dah dibesar masjid. Zaman Osman tiang pun dah diukir dengan perak. Tapi apa yang kita nak patut tahu bahawasanya masjid ni macam mana pun tak apa, design dia. Yang penting tempat itu diwakafkan untuk beribadah, solat. Kadang-kadang satu masyarakat tu dia tak ada duit bajet. Ada pun 300-400 ribu. Nak buat masjid jadi sampai 600-700-800 ribu. Pasal apa? Harga kubah. Tak payah buat kubah. Dah duit pun tak apa ada. Kubah ni bukan ada pada zaman Nabi. Kemudian taklah kata salah. Dia satu bentuk architecture yang mana siapa nak buat-buat lah. Kalau duit banyak tak apalah. Kalau duit tak ada, kita ada masjid, satu tempat masjid terbakar, dia kata duit tak cukup, kata buat bangunan je lah yang boleh kita solat elok. Kubah tak ada pun sah juga solat. Bukan semayang masjid ni kubah ada berapa pahala lebih, dia tak ada kaitan. Tengok di Jerman macam mana design, semua design baru masjid. Kita pun di Perlis ni boleh juga bergerak pada satu design yang lain. Taklah kata kita menafikan. Kemudian ini design ni, architecture ni dia berkembang kemudian. Pada zaman Bani Umayyah, zaman kemudian orang buat kubah, kemudian orang buat bintang, bulan dan bintang. Pada zaman Nabi tidak lagi, tak ada benda tu. Bukan maksud dilarang, kerana Islam dalam urusan-urusan yang membabitkan persoalan kehidupan, macam mana nak pakai baju, macam mana nak design rumah, macam mana nak bubuh warna, is very open, terbuka, kerana ini bukan ibadah khusus. Semayang tu jangan diubah, cara ibadah tu jangan diubah. Nak buat masjid UFO ke, nak buat masjid kapal ke, boleh buat. Yang penting jangan membazir yang tak memberi manfaat. Zaman Nabi, kalau nak ikut zaman Nabi macam tu, masjid kapet pun tak ada. Zaman kita ada kapet. Apabila mereka sujud, batu tu mungkin tinggi rendah, mereka rasa nak sapu, Nabi tak bagi. Tapi Nabi kata, Nabi kata, fa in kunta la budda fa'ilan, kalau tak boleh tidak, fa wahidah, sekali saja nak bagi. Jangan setiap kali duk pusing. Kenapa? Ganggu khusyuk. Pasal bab ni ialah bab khusyuk. Bab ni ialah bab khusyuk. Samalah kita dengan sejadah kita dan seumpama. Cumanya para ulama mereka bahaskan satu lagi perkara, iaitu mereka kata tidak, mereka menganggap jafa ataupun orang kata tak mesra ataupun makruh. Orang yang apabila sujud ada pasir di dahi dia,
dia sapu pasir tu. Pertama dia tak patut sapu, kalau dia tak boleh sapu di situ, dia juga tak sapu ketika semayang, duk sapu pasir keluar daripada diri dia. Nabi tak sapu. Dalam hadis tu, apabila Nabi insaraf minas salati, Nabi selesai daripada anis salati, selesai daripada semayang, masih lagi ada pasir dengan basah di dahi Nabi SAW. Maka kita tak sapu. Habis itu kalau ada pasir dengan ni, kata mereka sapu apabila keluar masjid. Keluar masjid, sebab tu pendapat di kalangan ulama-ulama salaf ramai menukil, mereka tak suka. Mereka kata jafa tak mesra. Seolah-olah macam ni lah. Dia taklah macam tu sangat, tapi nak kita jumpa satu orang tu salam dengan kita, tak ada nak apa-apa, pi basuh bukan dia salam tangan. Tak mesra. Kawan tu pegang bau kita, kita sapu dia, tak mesra. Kita sujud pada Allah Azza wa Jalla, sujud rahmat, sujud rahmat. Bila kita sujud ada pasir, sujud dengan rahmat. Allah suka. Aqrabu ma yakun al-abdu min rabbih. Paling dekat hamba dengan Tuhan, angkat-angkat sapu. Tak mesra, jafa, kata Abdullah bin Mas'ud. Maka makruh. Maka kalau ada di dahi dia, biar dia habis dulu majlis semayang tu, dah bangkit, dah nak buat urusan lain, pergi kat luar, kita sapu, supaya tak nampak macam kurang sopan. Agama ni dia ada satu elemen selain daripada bab hukum, ialah bab adab, bab santun kita. Ada benda dengan Tuhan ni. Sebab tu kita lihat di kalangan ulama-ulama ada yang tak mau berlunjur kaki ke kiblat. Bukan masalah tak boleh, itu pilihan dia. Dia rasa macam tak berapa wajar, dia tak haramkan untuk orang. Apabila kita hanya belajar hukum, boleh tak boleh, boleh tak boleh, haram tak haram, kita jaf, kita dry. Apabila kita belajar adab, kita menyulami hukum dengan adab. Ulama-ulama majoriti tak kata wajib sah, syarat sah semayang mesti khusyuk. Tapi bagaimana semayang yang dipersembahkan kepada Allah tanpa khusyuk? Yang ini yang saya sebut, itu menyebabkan Al-Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ia bukan soal apa salahnya. Macam kita juga, saya selalu sebut, pakai seluar jin taklah salah. Pakai t-shirt tangan pendek elok tak juga salah. Tapi kalau dia tu imam, pakai seluar jin, pergi jadi tu imam dalam masyarakat kita, awak tu imam ni tak senonoh sangat, dia main hujah kita. Di mana salah, di mana haram? Haramkah seluar jin? Haramkah? Memanglah tak. Tetapi ia menyalahi uruf, menyalahi adat yang baik. Sebab tu ada dalam usul fiqh, al-adatu muhakkamah. Adat itu diambil kira di dalam penghukuman, selagi mana adat tu tak bertentangan dengan syarak. Banyak adat yang tak dibuang. Kita jangan kata, oh kita sunnah tak ada. Adat dia diambil, dikira. Sebab itu Nabi SAW apabila dimaklumkan bahawasanya innal muluka la yaqra'una kitab illa la yaqra'una kitaban illa an yakuna makhtuman. Raja-raja tidak menulis surat melainkan ia dicop. Nabi fattakhadha khataman min fiddah. Nabi buat cop daripada perak. Nabi tak kata, ikut dia, itu dia punya adat, bukan aku punya. Ini soal ada manfaat pun adat tu. Nak verify dia betul ke tak surat tu, ada cop.
Kita mari dalam satu masyarakat yang ada kesopanan dia. Misalnya orang Melayu ni kalau lalu depan mak pak ada cara hormat dia. Kita gunalah adat tu selagi mana dia tak salah. Khalid Al-Walid dia kenal apa nama, Iyad bin Ghanam, Badui Iyad bin Ghanam. Memang surat paling pendek sekali surat Khalid Al-Walid kepada Iyad bin Ghanam. Min Khalid ibn Walid ila Iyad bin Ghanam. Daripada Khalid bin Walid kepada Iyad bin Ghanam. Iyyaka urid adrikni. Iyyaka urid adrikni. Paling pendek. Ni surat panglima perang. Daripada Khalid Al-Walid kepada Iyad bin Ghanam. Aku mau hang mai. Iyad bin Ghanam faham surat Khalid Al-Walid. Turih tuan-tuan. Tapi bukan semua keadaan macam tu Nabi. Min Muhammad Rasulillah ila azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Daripada Muhammad bin Abdullah kepada azimir Rum, orang besar Rum. Salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk. Ada bahasanya. Ila azimil Furs, kepada orang besar Parsi. Agama dia tidak dry. Agama ada kesantunannya. Kerana manusia itu hidup bermasyarakat. Maka itu soal hubung. Apatah lagi apabila kita membaca hukum Allah, walaupun tak ada lah kata haram, nas kata haram sapu, tapi Nabi tak bagi sapu, tentu dia tak mau bagi kita lalai di dalam solat. Dan kemudian walaupun belum habis solat, dah habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana para ulama salaf boleh menganggap makruh sedangkan tak ada apa yang kuat untuk support? Kata mereka tak sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak sopan dia kata. Sedangkan yang ni bukan bekas jatuh, bekas sujud. Biar habis keluar masjid dulu, dia kata. Ini soal kehalusan akhlak. Satu bab ini, maka dengan itu ulama-ulama menulis bab adab, kitabul adab, kitab berhubung dengan adab. Bukan soal hukum hakam. Apabila satu orang tidak begitu memahami agama, dia akan pergi pada hukum. Mana haram, mana putih haram, mana putih haram. Sebab itu ada haram, ada makruh, ada mustahab, ada benda yang dianggap elok. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, insyaAllah. Azan dulu, siapa yang ada soalan dia boleh hantar sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saya sentuh sedikit lagi tadi. Maka dengan itu dalam agama kita ada bab yang selalu kita sebut, yang disebut sebagai ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan adil dan ihsan. Adil, macam saya kata, adil, kita bagikan isteri kita pakaian yang cukup untuk dia pakai. Kalau dulu negeri panas, negeri sejuk, dia tahu musim sejuk, musim panas. Bagi makan yang boleh dia hidup seperti orang yang sepertinya, menunaikanlah. Tapi isteri kita mungkin ajak pergi makan di restoran ke, ajak minta nak pakai baju elok sikit ke, raya 2 pasang ke, kita bagi kepada dia. Yang tu tak termasuk dalam tanggungjawab, tapi di bawah ihsan, di bawah ihsan. Ada pisau sembelih haiwan, putus semua orang yang terbabit, sah sembelihan. Tapi Nabi kata innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah tulis ihsan bagi setiap satu. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dzabha. Bila kamu sembelih, sembelih yang elok. Fal yuhadda ahadukum syafratah. Hendaklah seorang kamu menancapkan pisaunya. Bukan soal sah tak sah, tapi soal adab. Sebab itu apabila Jibril tanya Nabi, wa mal ihsan, apa ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, dia melihatmu. Memang kita tahu Allah melihat kita, tapi kita that feeling, perasaan itu tidak hadir dalam kebanyakan keadaan kehidupan kita. Nabi kata kamu sampai kepada satu peringkat, setiap kali kamu nak sembahyang teringat Allah tengok kamu. Setiap kali kamu nak puasa teringat Allah teringat kamu. Kalaupun peringkat yang tertinggi, ya, ka'annaka tarah, seakan-akan kau nampak Allah. Bukan nampak zat Tuhan, tapi seakan kau nampak kebesarannya, keagungannya. Kalau kau tak nampak pun, sesungguhnya dia melihat kamu. Itu maksud pada perbincangan kita dalam bab adab. Saya jawab beberapa soalan. Pertama, apa pendirian tentang arak bernama timah? Banyak dah orang cakap arak timah. Pertama, saya tak kisahlah apa orang nak kata timah tu nama Fatimah ke apa. Of course lah timah tu bukan Fatimah. Tak apalah, timah apa ya? Fatimah lah, orang Melayu yang ringkaskan. Ayub dia panggil Ayub.
Tapi itu bukan isunya. Itu bukan isunya. Isunya ialah bahawasanya arak tidak wajar untuk menjadi satu perkara yang ditonjolkan dalam negara majoriti Muslim. Itu isu. Non-Muslim ada hak minum, mereka ada hak minum. Tapi dia tidak boleh menjadi perlambangan kepada negara Muslim, negara pengeluar arak. Oh, tak boleh. Tapi kita telah melupai hal-hal yang berkaitan dengan arak. Bukan soal arak timah saja. Arak timah ni ada sentimen politik. Ada pihak nak hantam kerajaan ke apa, tak apalah, bukan kerajaan betul ke salah, tapi sama ada dia betul ke dia salah, tapi ada pihak dia nak hantam. Lepas tu geng dia pula pergi bela arak timah ni. Dia kata apa salahnya kalau tak minum pun boleh juga hantam. Ada satu YB apa tu, parti apa tu, jadi dia kata hal tu. Cuma kita nak bagi tahu, kita ada krisis ataupun kita ada masalah ini yang patut kita bangkitkan. Sejak lama kita patut bangkitkan. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis yang sahih, baginda SAW kata, la'anallahu al-khamra, Allah laknat arak. Allah laknat siapa? Syaribaha, yang minum arak. Hak minum Allah laknat. Wasaqiha, yang tolong tuang arak, yang tolong serve arak. Termasuk kalau dia kerja di flight penerbangan, tolong serve arak, Allah laknat. Tak patut satu orang muslimah dia pula kena serve arak dalam penerbangan. Ini patut kita bantah. Wa bai'aha, yang jual. Wa mubta'aha, yang beli. Yang beli juga dilaknat. Wa asiraha, yang tolong perah. Wa mu'tasiraha, yang minta diperah. Wa hamilaha, yang tanggung arak. Ni yang jual, yang siapa yang jual? Anak-anak Muslim yang duduk di sebahagian kedai, termasuk 7-Eleven ke apa, yang jaga kaunter di supermarket, di hypermarket. Mereka ni terpaksa terlibat. Dia kata saya tak minum tapi saya jaga kaunter. Mereka beli, mari ke kaunter, urusan itu berlaku, membabitkan anak orang Islam. Kerajaan kena ada polisi, tidak boleh membenarkan anak-anak orang Islam. Bukan saja tak boleh minum, bukan saja tidak boleh serve arak, tidak boleh juga dibabitkan di kaunter-kaunter yang membabitkan arak. Syarikat-syarikat ini hendaklah menyediakan, kalaupun dia nak jual, membabitkan non-Muslim saja yang berurusan di kaunter berhubung dengan arak. Wal mahmulata ilaihi, dan orang yang dibawa kepadanya arak, yang menang. Wa hamilaha, yang penanggung arak, bawa lori arak pun tak boleh. Ronnie Liu cakap apa? Itu satu mempersendakan orang Islam. Dia pula tolong keluarkan hukum. Geng-geng dia yang duk sokong apa saya heran, geng-geng Muslim tu boleh sokong. Takkan rahmatan lil alamin macam tu. Ini adalah perkara yang kita orang Islam. Sebab tu bila kita tengok kita pergi di KLIA, ada anak-anak Muslim yang terpaksa. Saya sembang, saya bagi tahu tak boleh ni adik. Tu dia kata, saya pun ustaz, dia nak cari benda kerja yang halal. Ini yang dia orang bagi jaga ni, jual coklat kena ini sekali. Kerajaan kena ada polisi yang jelas. Kalau mereka sebut sekarang kerajaan
mempertahankan orang Islam, Melayu Islam. Buktikan polisi-polisi yang betul. Banyak benda boleh kita ubah. Orang Islam tak boleh terlibat dengan Arab. Maksudnya dia tak boleh ada satu diskriminasi di tempat kerja dia. Awak tidak diambil bekerja sebab awak tak mahu terlibat dengan awak. So, bukan soal jenama timah ya. Bukan masalah timah. Beda, mamat, manak, semua yang bekerja mesti diberikan hak mereka orang Muslim untuk tidak terlibat dengan Arab. Syarikat hendaklah diambil tindakan dan dianggap bersalah jika membabitkan pekerja Muslim dengan Arab. Tak apa, kita tengok apa respon menteri berkaitan selepas daripada ni. Soalan, adakah solat hajat yang mana di dalamnya dibaca suratul Fatihah semasa sujud sebanyak 7 kali? Ini ada pihak yang hari tu tak apa nak percaya hadis kot rawi siqah bohong ni. Dia beza, zon tu bukan bohong. Dia punya poin yang paling salahnya apabila dia anggap zon itu bohong. Zon tu bukan bohong. Zon tu bukan kemungkinan rawi siqah bohong. Kemungkinan rawi siqah waham boleh. Kemungkinan dia ada tersilap mungkin. Tapi teknik ilmu hadis membolehkan backup kepada teks itu yang akan dilihat daripada perbandingan-perbandingan yang banyak. Contoh dalam masalah yang ditanya ini, walaupun ada riwayat yang disebut oleh Al-Hakim dan umpamanya yang menyebut tentang salat yang 7, dia kata 7 kali baca Fatihah daripada Abdullah bin Mas'ud, tapi riwayat itu pertama rawinya ada sahibul manakir, meriwayatkan riwayat-riwayat yang mungkar. Mungkar dalam hadis ni bukan mungkar amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkar yakni riwayat yang bertentangan dengan rawi-rawi yang dipercayai. Orang lemah meriwayatkan yang bertentangan dengan rawi yang dipercayai. Ataupun dia walaupun siqah tapi bertentangan riwayat dah. Apa pertentangan dia? Kerana Nabi SAW menyatakan, inni nuhitu an aqra'al Quran raki'an was'au sajidan. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran sama ada dalam keadaan rukuk ataupun sujud. Tak boleh baca Quran. Hadis Muslim dan riwayat juga Ashabus Sunan yang lain sahih. Fa amma ruku' fa'azzimu fihi rabb. Adapun rukuk, besarkan di dalamnya Tuhan, yakni subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun sujud, sungguh-sungguh kamu berdoa. Doa semasa sujud. Faqaminun an yustajaba lakum. Sangat patut atau sangat dekat untuk kamu dimustajabkan. Yakni artinya Nabi kata semasa sujud tidak baca Al-Quran. Kalau ada riwayat hadis baca Al-Quran, dia bertentangan dengan riwayat ni. Maka sebab itu Al-Imam Ibn Jauzi dan Al-Mawdu'at, walaupun ada hukuman Ibn Jauzi terhadap hadis yang dia kata palsu tidak palsu, tapi dalam kes ni dia benar. Dia kata dalam kes hadis yang itu tu yang ditimbulkan, la syak hadzal hadis mawdu'un fala bila syak. Hadis ini adalah palsu tanpa syak, kata Ibn Jauzi. Sebab tu solat hajat ni ikut hak Nabi kata. Tak ada baca sujud, baca ayat kursi 7 kali ke Fatihah 7 kali, tidak diriwayatkan daripada Nabi yang demikian.
Nabi kata, inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Aku dilarang baca Quran sujud, sama ada rokok atau sujud. Tuan-tuan, cuba tengok yang dikatakan ibadah. Quran is the best zikir. Quran adalah zikir yang paling afdal. Betul tak? Quran pun begitu. Semasa sujud, tak dibenar kita baca Quran. Tidakkah sujud afdal keadaan hamba yang paling dekat dengan hamba Allah? Tidakkah Quran seafdal zikir? Mengapa tak boleh digabungkan seafdal keadaan hamba dengan seafdal zikir, dengan dibaca Quran semasa sujud? Kerana demikian sifat ibadah yang Nabi bagi kat kita. Dah macam tu setting dia. Sebab tu ibadah itu mengikut yang Nabi bawa. Kalau logik, masa sujudlah the best untuk baca Quran. Tapi ibadah mengikut sunnah. Ibadah mengikut sunnah. Sebab itu Abu Syamah Al-Maqdisi apabila membahaskan masalah ni, dia fattiba'us sunnah aula miqtihamil bid'ah. Mengikut sunnah lebih baik daripada mengada-ngadakan bid'ah. Dalam bab ni dia bincang dalam bab ni. Sujud baca. Bukan soal depa ni dok kira bid'ah. Soal is okay, siapa nak buat dia buat. Tapi itu yang Nabi bagi tahu. Nabi bagi tahu macam tu, tapi ustaz kita bagi tahu macam lain. Okey. It's up to you. This is between you and your God. Nobody knows. Kau sujud, kau baca Quran ke apa. Tapi in the end of the day, kita balik jumpa Allah, Allah akan tanya, kau ikut siapa ibadat yang mematuhi Allah itu, taat kepada Allah itu, bukan soal hanya membanyakkan salat, tapi taat kepadanya. Itu ibadah kepadanya. Ibadah kepadanya mengikut cara yang dia mau. Itu yang selalu kita sebut. Tak apalah benda ni, orang kata, oh apa siapa hamba kalut, tak kalut, kita habaq kan. Oh kami tak mau, kami nak buat cara kami, buatlah, tak ada masalah. Bukan ada orang nak zaman bak, tak ada siapa nak zaman buat. Tapi pihak kita bagi tahu, oh jangan nak bagi tahu, kami tak mau dengar. Tak mau dengar, terus ada buka YouTube lah. Buka YouTube banderi lah. Tak usah duk pegang dengan hak. Tapi kita balighu anni walau ayah. Ada benda yang mukhtalaf, khilaf, tak apalah. Tapi hal-hal yang Nabi telah sebut, ikutlah cara Nabi sebut. Oh dia kata kami tak mau. Tak mau tak apalah, kami habaq pada yang mau. Tak ada masalah. Saya selalu buat rumah kita. Kita tengok rumah kita, kita kata seimbang dengan isteri kita buat kerusian. Anak-anak kita kata kita nak cat rumah kita dalam warna putih, luar warna kuning muda ataupun warna krim, bumbung warna biru misalnya. Kita cari kontraktor suruh buat. Mai satu kontraktor, kita pun tak mai tengok, rumah kita warna merah, dalam warna hijau. Tanya kontraktor, aku suruh cat, siapa cat ni? Saya cukup minat ni warna ni. Saya warna ni saya berkenan lama. Hang berkenan, hang pergi buat kat rumah hang. Ni rumah aku. Aku yang bagi macam tu. Tu kita. Ini soal ibadah lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Allah habaq, dia hantar Nabi dia. Nabi itu the messenger of God. Itu Rasul. Dia habaq macam tu, kita ikut macam tu. Itu isu dia. Dia kata, dah. Hampa tak reti ya. Orang dah habaq dah, banyak cara lain boleh buat.
Nabi tak abang. Tak abang pun okey. Tak apalah. Kalau kita buat macam ni, kita buat kira-kira tak cerdik pun boleh. Kalau kita follow macam mana Nabi bagi tahu, confirm betul. Takkan balik pada akhirat sebenarnya hak Nabi bagi tahu itu ada silap sikit, tak mungkin. Allah kata sebenarnya hampa buat tu tak apa, tapi silap sikit. Hari tu Rasulku bagi tahu tu ada kenapa betul sikit. Tak mungkin. Kalau kita buat cara lain daripada apa yang mentioned, apa yang disebut oleh Nabi, apa yang ada dalam kitab dan sunnah yang menjadi peninggalan. Kasut Nabi kita pergi cari, janggut siapa pergi rendam ayak kita pergi minum, padahal bukan tentu juga Nabi. Barang siapa tak menentu pergi ambil. Ini benda yang ada sanad Sahih Bukhari, Muslim, kitab-kitab sunan yang datang melalui rawi yang dipercayai. Dia bagi tahu pada kita, kita ikut yang ni. Kita ikut yang Nabi bagi tahu. Yang kalau kita duk kalut sangat nak ikut, yang ni dia bagi tahu. Kalau kita ikut nak Nabi ni, tentu dah betul. Kalau kita ikut selain daripada Nabi, dia apa kata ada, ialah memang hadis kita itu, tapi ada apa ustaz hak nu dia petua macam lain, cara semayang hajat lain daripada hadis ni. Let's say lah kita bersangka baik, mungkin betul, mungkin kok lah betul, kok Allah terima, tapi secara prinsipnya tak lah. Prinsipnya dia suruh kita follow Quran dan Sunnah. Mungkin betul, mungkin juga salah. Mungkin juga salah. Kalau kita ikut yang Nabi, confirm betul. Melainkan benda-benda itu ijtihad para ulama yang mempunyai asasnya, yang bersandar pada Quran ataupun sunnah ataupun istinbat yang kuat. Tak apalah. Dia walaupun tak nampak disebut secara jelas, tetapi dari segi kaedahnya ijtihad itu diterima. Ada banyak hal-hal yang sedemikian juga. Tak apalah. Walaupun tak ada benda tu secara spesifik Nabi buat, tetapi secara muqaranah ataupun perbandingan dengan tabiat ibadah itu dia diterima. Tak apalah. Tapi kekal dengan sifat yang asal yang dibuat oleh Nabi SAW, itu adalah lebih baik untuk kita dunia dan akhirat. Allah suruh kita fikir yang lain, fikir nak buat masjid cari duit, fikir nak bagi masjid luas berapa ribu orang boleh masuk, kita fikir tu. Tak usah fikir dah macam mana semayang hak jenis baru sikit tapi ada fikir, dia tak ada fikir, dia dah bagi dah kat kita. Kalau Allah kata ni, insya nak main ni, mufti-mufti sekalian cuba buat the best semayang yang apa boleh buat. Kalau kita, dia dah bagi tahu dah, insya 4 rakaat, rokok bila, sujud bila, baca apa, semua dia bagi tahu. Tak payah tambah padan hak tu. Takkan Allah balik kepada Allah kata, hang ni apa punya hamba, langsung tak tambah langsung. Mustahil macam tu. Basic untuk kita hidup beragama, basic untuk kita hidup beragama. Kemudian the rest, ada orang no, ini kita tak mau, depa ni lain punya geng tak apa, buatlah cara hak kita mau. Bukan ada siapa masing-masing pergi di akhirat kelak masing-masing jawab ibadat masing-masing. Dia ni ibadat cara dia ibadat cara dia. Ini pasal cuma kita mudah-mudahan pasal apa buat macam ni, ya Rabb, yang ni adalah Quran dan sunnah aku ikut. Dan itu yang kami percaya, ikut kitabmu dan sunnah Nabi-Mu. Mungkin ada orang kata, ya Rabb, tak ada Quran sunnah, tapi kami dah fikir ini pun bagus, kami pakai ni. Terpulang dia jawab dengan Tuhan. Dia khair. Wallahu ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.